Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. InsyaAllah kita akan sambung muka surat 385. Muka surat 385, Surah An-Naml, ayat ke-89. Ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'in Cuma yang ke-89. Sesiapa yang datang membawa amal kebajikan yang telah dikerjakannya, maka ia akan beroleh balasan yang lebih baik daripadanya, dan mereka akan beroleh aman sentosa daripada kejadian-kejadian yang mengerikan pada hari kiamat itu. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fakubbat wujuhuhum fin-nar. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Terjemahan ke-90. Dan sesiapa yang datang membawa amal jahat yang telah dikerjakannya, maka sudah tentu mereka akan ditumuskan mukanya ke dalam api neraka, sambil dikatakan kepada mereka, kamu tidak diberi melainkan balasan apa yang kamu telah lakukan. Innama umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay'. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Terjemahan ke-91. Katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah diperintahkan supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan negeri Mekah ini, yang telah menjadikannya suci lagi dihormati, dan yang menguasai segala-galanya. Dan aku diperintahkan supaya tetap menjadi dari orang-orang Islam, yakni yang menyerah diri bulan-bulan kepadanya. Wa an atlu al-Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ. Dan supaya aku sentiasa membaca Al-Quran. Oleh itu sesiapa yang menurut petunjuk Al-Quran dan beramal dengannya, maka faedah perbuatannya itu akan terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat, maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi amaran. Wa qulil hamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
Terjemahan ke-93. Dan katakanlah wahai Muhammad, segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung. Ia akan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu dapat mengetahui dengan jelas nyata, dan Tuhanmu tidaklah lalai akan segala yang kamu lakukan. Suratul Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qasas. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Terjemah yang pertama. Mubin. Terjemah yang kedua. Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang memberi penjelasan. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Terjemah yang ketiga. Kami bacakan kepadamu wahai Muhammad sebahagian dari kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dengan keterangan yang benar bagi orang-orang yang beriman. Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ Innahu kana minal mufsidin. Terjemah yang keempat. Sesungguhnya Fir'aun telah berlaku zalim di bumi Mesir dengan dengan membunuh anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya adalah dia dari golongan yang membuat kerosakan. Wa nuridu wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Terjemah yang kelima. Dan kami hendak berihsan dengan memberikan pertolongan kepada kaum yang tertindas di negeri itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, serta hendak menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi apa yang dimiliki oleh Fir'aun dan kaumnya. Shadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit ulasan ayat yang kita ambil pagi ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang apa yang kita lakukan. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Sesiapa yang datang kepada Allah di hari akhirat dan dia datang tu bil hasanah, dengan membawa kebaikan.
Kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah tu mereka yang datang bertemu Allah Ta'ala dengan membawa segala amal-amal baik dia. Falhu khairum minha. Lalu kata Allah Ta'ala, maka balasan baik itu ialah untuk diri dia. Ya, kebaikan itu untuk dia. Dia beza atas dunia. Atas dunia kita bekerja seorang. Hasil kita kerja tu untuk isteri, untuk anak, untuk tuan rumah kita sewa, untuk polis kita bayar saman, untuk kerajaan cukai, macam-macam. Ya, seorang bekerja, hasil itu untuk orang ramai. Tapi akhirat tak. Akhirat ni amalan kita untuk kita. Berkongsi tak dengan isteri, tak berkongsi. Dengan anak pun tak berkongsi. Kecuali kita sedekah atas nama dia, kita buat kebaikan, doa untuk dia, itu dapatlah masing-masing. Tapi falahu khairum minha. Maka kebaikan itu untuk dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa wahum min faza'in yauma izin aminun. Dia punya susunan ayat dia. Allah sebut akhirat-akhirat ni hari yang penuh dengan faza'in, hari yang penuh dengan bala bencana, hari yang beroleh dengan kejadian-kejadian yang mengerikan. Sebut akhirat ni hari yang penuh ketakutan. Semua orang. Hari itu tak ada siapa rasa selamat, termasuk Nabi-Nabi. Ya, termasuk Nabi-Nabi. Nabi Musa kata Nabi Isa, hari ni hari paling celaka bagi aku. Padahal dia Rasul tu. Kenapa dia kata demikian? Kerana dia kata ada manusia menganggap aku anak Tuhan. Ya, maka begitulah hari itu hari yang penuh dengan faza'in, hari yang huru-hara, hari yang mengerikan, menakutkan. Tapi siapa yang datang dengan amal soleh, Allah sebut aminun, mereka dalam keadaan yang aman. Aman daripada rasa takut, aman daripada rasa bimbang dan sebagainya. Wa man jaa bisayyi'ah fakubbat wujuhum finnar. Allah Ta'ala sebut siapa-siapa yang datang dengan bawa sayyi'ah, kejahatan, dosa-dosa, syirik sebagainya, ya, lalu Allah Ta'ala benamkan, ya, ataupun disebut Allah tumuhkan mukanya. Pakubat ujung ni Allah Ta'ala pegang, macam kalau kita pegang kepala, kita letak, ya, begitu keadaan dia, ya, di mana? Finnar, dan neraka. Hal juzana ma kuntum ta'malun. Lalu Allah Ta'ala tanya, ada tak yang kamu dapat balasan ni benda yang kamu tak buat? Ya. Kita tak buat salah, tapi kita kena hukum. Ada tak? Ya, tentu jawapan tak ada. Sebab semua balasan hari akhirat tu atas apa yang kita buat. Ya, dan Allah Ta'ala tidak akan balas benda yang kita tak buat. Ya, dan perbahasan ulama ni, maknanya kalau kita suruh anak kita semayang, dia tak nak semayang, dia dah balik, dah besar, dosa dia kita tanggung tak? Kita tak tanggung. Dosa dia lah tanggung. Dan sebab kita dah didik, kita dah suruh, tiba-tiba dia engkar, maka engkar tu atas diri dia. Ya, maka semua balasan kita buat, kita dapat ni atas apa yang kita lakukan. Ya. Innama yuridu an a'budu rabbah. Dan Allah SWT Nabi SAW menyebut, sesungguhnya aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu benda. Satu, a'budu rabb hadzal bait baldatil ladzi harramaha. Aku diperintahkan untuk menyembah Allah, Tuhan kepada Kaabah ini. Tuhan kepada negara Kaabah Mekah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mekah dipanggil dua tanah haram, Haramain, Mekah Madinah. Nabi kata Allah mengharamkan bumi Mekah kepada orang kafir, aku mengharamkan Madinah kepada orang kafir. Ya, maka ya, dimuliakan macam rumah kita lah. Rumah kita ni ada tapak yang haram. Ya, haram boleh masuk apa ni? Bilik tidur kita. Bilik tidur kita orang gaji tak boleh masuk, tetamu tak boleh masuk. Ya, tempat yang boleh, dapur boleh pergi, ruang tamu boleh pergi, tandas boleh pergi, bilik tidur tak. Bilik tidur kita tempat yang kita saja boleh masuk. Sebab ada orang kafir petikai, kenapa Mekah dan orang kafir tak boleh masuk? Dia kata Mekah ni tempat yang Allah muliakan hanya untuk orang beriman, sebagaimana rumah kita. Ada tempat yang kita tak benar, tetamu orang boleh masuk, siapa pun tak boleh masuk. Bilik tidur kita isteri kita. Ya, kalau pun anak kita nak masuk, kena minta izin. Ya, demikian mulianya tempat. Dan kullu syai' wa amirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menyerahkan diri pada Allah, ya, sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, wa an atlul Quran, dan Allah Ta'ala kurnia pada aku Quran. Quran ni tidak semua rasul-rasul dapat kitab suci. Ya, tak semua. Ya, rasul-rasul ni dapat Taurat, Zabur, 4 orang rasul. Yang lain dapat suhuf.
Tak semua. Tapi istimewa Nabi Muhammad kata ayat Allah tak sebut. Dan aku, kata Nabi, dikurniakan oleh Allah Al-Quranul Karim. Masya Allah. Faman ihtada fa innahu yahtadi. Siapa-siapa yang ikut petunjuk Quran, maka petunjuk tu untuk diri dia. Wa man dhalla, siapa-siapa yang sesat, faqul innama ana munzirin. Sesungguhnya aku ni termasuk orang yang memberi amaran. Kata Nabi, aku ni hanya beri peringatan. Kamu kalau nak ikut, selamat. Siapa tak ikut, maka dia akan menanggung azab. Wa qul hamdulillahillazi yurikum. Dan katakanlah wahai Muhammad, segala puji bagi Allah. Sayurikum ayatihi. Ya, sesungguhnya ya, Allah Taala menimpahkan kurnia, memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya. Ya, fata'rifunaha, lalu dengan sebab itu kamu akan tahu. Ya, Quran turun dan Allah Taala tunjuk tanda-tanda kekuasaan Allah satu-satu. Ya. Orang yang nampak kebesaran Allah, keagungan Allah, maka dia melihat. Melihat tu bukan dengan mata. Kalau melihat dengan mata, semua orang dapat nampak. Tapi melihat dengan mata hati. Ya, dengan melalui keseluruhan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wama rabbuka bighafil amma Allah Taala tidak lalai dengan apa yang dikerjakan. Ya, sambungan kita pagi ini ialah surah baru, surah Al-Qasas. Ya, dimulakan dengan Allah SWT. Ta sin mim, tiga huruf muqatta'ah. Ta sin mim. Apa maknanya tak tahu. Ya, hebat. Nabi Muhammad bercakap bahasa Quran, bahasa dia. Kalau Quran perkataan Nabi Muhammad sebagaimana orang bukan Islam tuduh, tentu dia akan bercakap bahasa yang dia tahu. Ini dia sendiri tak tahu apa makna. Tak tahu. Ya, Allah Taala turun begitu. Ta sin mim. Ya. Allahu a'lam bi muradih. Ya, Allah saja tahu akan maksud sebenar ya, huruf-huruf muqatta'ah. Tapi ada orang suka mencari-cari melalui dia mereka dengan ilham dia, dengan fikiran dia. Oh ni makna begini, sini makna begini, min makna begini. Padahalnya dia mereka akhirnya sampai menyesatkan dia. Syaitan menyesatkan dia dengan huruf-huruf begini. Ramai orang kata, dia kata ta duk dai, min duk dada. Macam-macam lah dia reka-reka ikut khayalan dia. Ya, kita orang Islam, kita ambil wahyu Allah, Allah sebut begitulah. Ya. Tilka ayatul kitabil mubin. Demikianlah Quran yang kitab suci yang penuh memberi penjelasan. Ya. Natul aika min, dan Allah Taala mulakan surah Al-Qasas ni dengan cerita ya, cerita Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa wa Fir'aun. Musa dan Fir'aun bil haq. Kita tengok surah Yusuf. Allah kata kami bawa pada kamu ya Muhammad surah Yusuf, cerita yang benar. Fir'aun, kisah Musa dan Fir'aun pun bil haq, dengan sebenarnya. Liqaumin yu'minun, bagi kaum yang nak beriman. Sebab ada orang tahu cerita Fir'aun tapi tak beriman sampai sekarang pun. Duk kaji sejarah Fir'aun. Sejarah Fir'aun, bagaimana kejahatan Fir'aun, bagaimana hidup dia, sepatutnya berimanlah. Di Mesir hari ini dibuat pementasan kisah hidup Fir'aun. Dibuat hiasan, jual, pelancong, bangga dengan piramid, bangga dengan macam-macam era Fir'aun lah. Dia dibangga zaman era Fir'aun, bukan duk bangga era Nabi Musa, tak, terbalik. Duk bangga dengan apa? Kesyirikan Fir'aun. Dan Allah sebut Fir'aun ni merupakan dia melakukan kezaliman di muka bumi melampaui batas. Kemudian Allah sebut waja'al ahla syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Fir'aun ni kerja dia pecahkan. Ya, puak-puak tu dipecahkan kecil, dilaga-lagakan hingga mereka saling berbalah satu sama lain. Kemudian dia melakukan kezaliman, melemahkan kumpulan di kalangan puak Bani Israel itu. Satu kaum Bani Israel tapi dipecah 12 puak. Ya, 12 puak di kalangan Bani Israel dipecahkan. Lalu digunakan satu puak untuk menekan puak yang lain. Sama-sama dia je. Kumpulan ni awak jadi Mando tekan pekerja apa dia? Bani Israel juga. Ya, yang ni pula paksa orang ni angkut batu. Ya. Kemudian sama-sama Firaun, sama-sama Bani Israel. Bagaimana tindakan Firaun memecah belahkan kumpulan-kumpulan hingga jadi kecil lalu dia menguasai. Dan kaedah ni, teori ni sampai sekarang orang guna dalam konteks politik. Dia memecah belahkan. Orang Melayu kena pecah, barulah kita boleh kuasai. Kalau orang Melayu ni bersatu, maka payah. Maka dipecah-pecahkan.
mesti atas dasar Islam, barulah bersatu sungguh. Ya, kalau penyatu atas benda tak ada, penyatu atas nafsu tak ada, penyatuan mesti atas agama. Ya, jadi penyatuan tersebut, ya, dia kata kita kena pecahkan, barulah kita puas. Dan ini buat Hitler, ini buat oleh banyak pemerintah dunia, dan Fir'aun pun mengikut kaedah ini, iaitu lalu mereka membunuh yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, ya, dan mereka dibunuh anak-anak laki-laki, dihidupkan anak perempuan. Sebab Fir'aun meyakini bahawa satu masa nanti di kalangan Bani Israel tu akan muncul. Jadi yang dibunuh siapa dia? Di kalangan Bani Israel. Ya. Bukan di kalangan dia, bukan bangsa-bangsa lain, tapi dia kata akan muncul di kalangan. Sebab tu Nabi Musa AS tu kan Bani Israel. Nabi Musa AS ni bukan Bani Israel. Lalu mereka menghidupkan wanita-wanita. Ya. Innahu kan musidin, kerana mereka melakukan kerosakan, waridu annamunna ala sadibu, dan kami bersihkan dan berikan pertolongan kepada kaum yang tertindas negara itu, iaitu Nabi Musa dan Bani Israel. Bani Israel ini ditindas ratus-ratus tahun. Fir'aun yang buat piramid tu beribu mati. Angkat batu, kena timpul di batu, mati beribu-ribu mati. Ya. Sebenarnya kalau kita tengok sejarah dunia ni, semua yang dunia kagum tu adalah akibat daripada kezaliman. Tengok besar negeri China, berapa puluh ribu mati nak bina tengok besar China tu. Demikian juga di banyak negara lain yang buat bangunan-bangunan hebat-hebat tu, dunia kagum sebagai tujuh keajaib dunia, tapi dia dibina atas kezaliman, bukan dibina atas keadilan. Ya, dia berbeza macam Taj Mahal. Taj Mahal tu dibayar, digaji, kemudian dibayar dengan duit dan dibina. Itu pun menggunakan harta yang lebih daripada apa yang sepatutnya, kerana kagum ataupun kecintaan pada seorang isteri, maka dibina Taj Mahal. Ya, dalam keadaan rakyat dia susah pada masa itu. Ya, dan itu di antara benda yang disebut pada ini. Mereka telah pun melakukan kerosakan di muka bumi. Wa naj'aluhum a'immatan. Kata ayat ni penting ni. Satu, Allah sebut bahawa Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepada kaum tertindas, iaitu Bani Israel. Allah tolong dia sampai daripada dia berjaya, Nabi Musa berjaya buat keluar daripada Mesir, selamatkan dia daripada kezaliman ratus-ratus tahun, selamat. Kemudian yang kedua, wa naj'aluhum a'immah, Allah jadikan Bani Israel ini ketua-ketua, pemimpin. Ya, pemimpin. Nabi-nabi di kalangan Bani Israel saja beratus-ratus orang. Ya, dan Bani Israel itu, kaum Yahudi itu jadi pemimpin. Jadi pemimpin. Sebahagian beriman pun jadi pemimpin. Yang kafir sampai sekarang pun menjadi pemimpin. Ya, dunia ni, ya, memang Yahudi menguasai. Ya, gerakan-gerakan Zionis menguasai. Ya, wa naj'aluhum mewarisi, dan kami jadikan mereka mewarisi apa yang dimiliki oleh Fir'aun. Bila Fir'aun tumbang, Musa AS berjaya mengalahkan Fir'aun, semua istana Fir'aun, kekayaan dia diwarisi kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Ya, kemudiannya di Mesir sehinggalah berlaku, ya, kebangkitan Islam pada waktu itu zaman Nabi Musa AS. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat sikit sebanyak daripada apa yang kita baca pagi ini.